Ada minyak aura daripada besar. Minyak aura? Wah, korang suka korang Kau main lagi korang Leaking or some shit. Yeah. So they were okay with it. Ataupun there are some people yang macam try to report. But then macam the same thing lah, family susah. Dah. Kan? Misalnya Muhammad semua Dari Siapa kena naik atas? Aku. Are you okay? Okay. Are you okay? Are you okay? Okay. Okay. kan nampak bebe. Kena live kat tu tak? Telefon aku. Bila letak mana? Letak mana? Tu EMF punya holder ada ke? Lagi tu tak ada table je. Ini tengah je lah. Kau tengok siapa yang kena. Kau tengah kau pusing kau tengok siapa kena. Benda. EMF. Mana ni Loli Hunter tak ada pun live. Siapa? Punya kau masuk tadi apa? Oh, pakai tarik kontes. Kepada konten dia. Sakit. Are you okay? Are you okay? Okay, okay. Mic test dulu. Mic test, Record mic dulu, test. record dulu. Mic test ni belum. Excuse me. Tak isi record. Excuse you. Test record. Cable tu sana. Your cable is under. Aku asal kau rasa macam bergerak dia punya tali. Aku ada tengok asal dia bergerak dia punya benda goyang. Mak kata peganjat. Bukan peganjat sini tak peganjat sana. Rokian, ketat tak? Tak. Off lampu. Mic test 1, 2, 3. Mic test tak ada. Mic test. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Mic Hello, test hello. 1 2. Mic test. Test. Hello, kuat lah. Hmm? Kuat lah. Kuat. Kuat kan? Kuat. Sini pun boleh dengar. Aku pun turunkan lah. Kau boleh turunkan. Aku punya noise. Mic test 1 2. Okay, kita play. 1, 2. Better. Lagi bawah. Hello. Lagi bawah. Hello. Kira berapa? 17? Daripada tingkat Check 10 1, turun tingkat 1. 2, 2. Hey. Selamat datang ke... Hello? Podcast Porak Paranda. Ini 15 tau. Okay. Okay. Mic test. Dia punya... Mic test 1 2. Yang screen tu kan ada kau nampak kan? Dia hit berapa? 0. Kau berapa? Nama saya Pan. Tak Saya ada. jual Dah umur 0. token. Kau nak dekat bar dia ke tak? Tak sampai situ, tak dekat bar. Tak, bukan ni. Ni kau dah turun kan? Mic test 1 2. Aku punya nak kena sampai... Mic Terus, test terus, 1 terus. 2. Dia yang white ni kan? Semua orang nak kena sampai. Kau kan macam ni? Hello. Lebih kan? Tak sampai pun kau punya. Serius? Hello. Sekejap, sekejap. Mic test 1 2. Mic check. Salah mic dah. Sini dengar Patutlah tak turun. Suara aku yang turun. Hello. Kan tak noise. Dengar. Berapa? Berbual. Selamat datang ke XUVN Tebu Night. Apa yang dia? nak satu ke nak dua? Kau bagi tahu nak satu ke nak dua? Okey. Aku tu tak okey. Alisa dengan Mic test 1 2. Mic test 1 2. Alisa? Hello. Oh, pasal dia sama tu. Maksudnya? Pasal kau pakai dual. Test mic 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Datangnya hantu.
sekalian. Selamat datang ke konsert Metallica. Okey, abang Yedi dengan Pak An berbual sama-sama. Abang Eddie apa khabar? Kau jangan sibuk lah. Diam lah. Kau jangan sibuk. Diam lah. Dia continue angkat pallet. Tak ada. Pilot tak ada. Dah habis. Kontainer kan bilang kau. Sekali lagi. Ha? Lagi. Lagi bang, lagi berbual. Kau nak berbual apa? Kau berbual lah. Abang dulu suka tangkap apa? Okay, Alisa berbual dengan yang tiga? Ha? Alisa berbual. Okay, Lisa. korang nak gimana? Lepas ni kita nak tangkap. Tangkapnya mana yang boleh tangkap tau? Kita nak tangkap handsome. Tak kaya handsome lah. Bodoh. JJ? Ya. Berbual? Dengan diorang tiga? JJ hari ni JJ. tukar nama. Hari ni JJ tukar nama. Nama Jijak. apa? Jijak. Okey lah, Jijak. Glamour apa? Nah, Okey tak? Kan? Sakit mata aku tengok. Tak ingat. Aku rasa nak kena invest cable lah next month. Allah. tak ada pun gambar tu. Tak ingat. Apa sih lu limbai? Dia pergi kedai. Kedai beli apa? Membeli buah. Buah apa? Buah tak ada. Tak ada. Kedai tutup. Okay. Kau lock dulu tangan dia. Kau lock dulu tangan dia. Lepas. Orang lock pakai apa lah? Abloy. Bukan Yil. Abloy. Deploy. Lagi kuat. Pakai tali gift. Ingat lock pakai tali tangsi. Kali tansi. Jangan. Itu cerita panas. Jangan. Saya kasih aku buka note sekejap lah. Aku pun tak naik. Mesin tu sampai itu je. Actually, you bawa extension ni untuk apa? Return back to the office. Oh, is it? Use what? Usually. Okay, jom rekod. Okey, kepada yang tengah menonton TikTok, kita nak start Kalau korang ada sebarang pertanyaan, Robin just drop the pertanyaan tu, questions tu dekat dalam comment section. Comment box. Kau tak ada comment box. Korang diharamkan daripada komen apa-apa. Korang duduk diam je lah. Off comment. Tak nak. Recording Tak ada komen lah. Komen apa? Kan? Tak ada Adalah. Tak ada. Mbak. Ada. Oh, ada Cuma lah. Kak Baida taruh bantu tag share lepas tu. Itu paling terbaru. Ada tu orang. Okay, rekod Orang gila. Okay, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat kembali guys Assalamualaikum. Aku tak nak ada suara korang. Aku nak suara sendiri. Siapa lah kita? Lokey. Ais. Aku terkolong sekejap Korang apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. JJ apa khabar? Baik, alhamdulillah. The last sesh dia tak ada Yes. So, Kau pun tak ada. Aku tak ada. Kau ada. Apa enggak? Sorry lah. Abang belum tidur.
So recently aku dengar kami pancing kan. Yeah man. So how's the catch? Satu dapur je. Alhamdulillah. Photoshop lah. Betul. Kau curi daripada Google. So, ni safe. Photoshop lah gambar tu. So dah masak belum? Belum. Belum. Masih dalam fridge. Banyak ikan dalam fridge kau sekarang? Satu. Dah. Yang lain semua ada? Okay. Alright. So before kita move on with our story or whatsoever, mari kita promote sikit kita punya penaja, right? So podcast ni tajakan khas oleh Calm Calm Apparels. Apparels. Keep calm to your collections. #Autism Awareness. So kalau korang nak beli apa-apa merchandise from the Calm Apparels, korang boleh just look through ataupun search inside the Instagram. Korang boleh cari Calm Apparels by Ira, is it? Yeah. Correct. Atau korang boleh pergi kat info podcast ni. Kat bawah ni ada link untuk direct go to the IG itself. Yep. So diorang ada jual juga hoodies, oversize jerseys, oversize apa panggil tu? Hoodies, tote bags, and sekarang currently diorang ada buka pre-orders. Jangan tutup salah aku. Atau semalam tutup atau nanti tutup. Not sure because diorang jual kid size punya baju. Oh ya. Cool lah. Dah tutup. Diorang tutup. Cepat They're closing soon. Banyak order juga. Yeah, betul. Or is it they have certain date for cut off date? I don't know, but it's all up to dia lah. Diorang ada macam opening orders, then they close that. Yeah, betul. Yeah, Like should it's be called cut off date. Then after that, they will open a new one. And that's called cut off date. Yes. I'm mansplaining. Yeah, you're right. Okay, so hal rumah tangga tak boleh carry. Alright, without further ado, pada malam ni kita ada tetamu undangan yang cukup special. Ya, istimewa. Istimewa. Word baru istimewa. Istimewa. Tina. Ah, Kita tak memperkenalkan. Bersama host anda. ya ke? Sih. Oh, ada kakak tadi. Pak Angkat. Aku lah kacau lah. Kakak tadi kena Okay, solo. silakan. Okay, pada malam ini aku KJ host anda. Aku JJ. Aku AJ. Dan aku LJ. Dan we ada One Kind Clan. Baru betul. Baru sedap. Baru kopi. Betul. Okay, sekali So pada malam ni kita ada tetamu undangan yang cukup istimewa. Tak lain tak bukan iaitu Shifu kita, Master Shifu, Abang Eddie. Korang jangan main-main. Tak boleh buat. Jangan main-main boleh. Aku seram nama tu. Orang ni Memang Master Sifu apa? Betul ke? babit nama tu tak ada korang muncul. Jangan. Korang yang tengah menonton kan Master Sifu nya. Betul. Master Shifu Okay, so Abang Eddie, how are you? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih atas jemputan korang semua ke podcast. Thank you bang untuk datang kemari untuk kita punya humble studio yang tak seberapa. Hopefully it's comfortable enough for you lah for tonight punya podcast. Banyak tampal-tampal ni. Kau tengok kat dalam semua cakap dah melekat nama tu. Kau tengok korang. Siap. Baik. So confirm lah. Oh. Confirm dia belum chop, dia belum tak boleh. Dah nanti SG Seram endorse aku. Okay guys, untuk pengetahuan, Abang Eddie is one of the founders of SG Seram. Betul. Yes, that's right. Dan TikTok dia pun nama dia apa? Orang tak kenal? Ha? Nama TikTok Abang Eddie. Lonely, I'm so lonely. Lonely Hunter. Yeah. Apa tak bang, Lonely Hunter? Loli Hunter sebab pasal dulu memang all the way solo. All the way solo. So nama tu dengan my mediator dengan second guru. Okay. Dia guna nama Melayu. I guna nama Mautik. Dia But same meaning. Nama Melayu apa dia? Arif Sang Pembunuh. macam pernah dengar. Kan? Ada sampung. Tapi dah tak aktif lah kan? Aktif lagi. Aktif? Aktif. Cuma dalam sekarang ni semua busy dengan kerja dan sebagainya. Family. So, itu je lah. Arif Arif Sang Pembunuh. He's one of daripada team LULP punya head mediator. Oh. Main head mediator lah. Dan semuanya semua atas tanggungjawab dia. Aku confuse mediator dengan moderator. Mediator lain. Kalau model je. Huh? Kalau model Moderator? Tak ada abang try. Catwalk. Boleh lah. Tengok ada orang cakap Lonely Shy Hunter kat Zara. Sekarang masalahnya aku tak boleh buka TikTok ni.
Update. Jangan buka, bahaya. Belum update tu. Okey, dah masuk. Masuk. Okey, assalamualaikum pada yang apa panggil? Menonton. Yang menonton TikTok sekarang. Betul. Oh, teruskan lah soalan. Okey, so abang, is it macam terburu-buru abang turun sini, kita paksa abang ke apa? Harap tak kan? Tak juga, pasal benda ni dah plan dengan Pak An, everything. So it's kira okey lah. So time frame masih okey lagi lah, tak ada kelang kabut. Actually dah plan dah lama. Cuma kita banyak something happen kan. So we have to push our session. Correct. Sampai lah ni. Tapi alhamdulillah lah, aku terkejut actually. Abang ni 6 December. Okay. Because kalau ikutkan apa yang Pak An kasih schedule is the day 21st, right? 21st where arwah dia insiden kan. Yes, So correct. things so bring forward to today lah. So everything is under Pak An. Nak arrange susah tau. Aku buat dah macam bukan pa lagi sah. Aku nak cakap. Tak, dia orang dah komen ni, apa yang cakap Tak. Office. Apa dia? Shifu malu-malu kan, Shifu dah macam rockstar. Tengok. Tunggu dia nyanyi lagu ni je. Kejangan. Lagu Musme. Okey, ada satu komen. Ramla, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam. Lagu Musmi tak apa. Waalaikumsalam Mansi. Jangan lagu Musi. Okey. So abang, Okay. maybe kita boleh kick off already Yes, keep Alright. So, abang, tell us a little bit more about abang. Apa abang buat dalam abang punya harian ni? Intro yourself. Okay, on daily basis, more on warehouse logistic. Okay. I do warehouse logistic. We do warehouse logistic for almost 15 years. Wow. So more or less everything I do is on warehouse logistic. Other than that, nothing much. Tak bosan. It's satu kerja yang I minat daripada dulu, daripada time kecil, time sekolah. Even after school, 16, 17, I start warehouse with That's most of it. Kira kita tak boleh duduk diam ni orang. Kalau kasih aku duduk office, aku tidur. Mesti kena bergerak je Tapi kerja warehouse. Okay, I've been working with inside warehouse also. I know the punya rabak dia macam mana. Macam you going through that every day, how do you get the energy to macam, I mean, yalah, I know you got experience semua, tapi penat tau kerja warehouse. Dia one thing, when you are strict to one job, particular job, when you emphasize on one job, kami kerja is you forget everything. When kasus satu duty kau dah beri, dia dah diberi untuk buat, you know time frame berapa, betul lah, one whole day. So kau dah tahu benda ni kau buat, kalau kau delay, maknanya kau tarik panjang. Kalau kau cepat habis, kau cepat delay. So you know the loops lah, the loophole lah. Tapi dia lain. Apa dia lain? 4,000. Sifu. Sifu. Dia lain. Energy datang free flow. Penat So abang, abang ni seorang yang pemburu waktu malam. Pemburu, ada macam hunter tau. Tukar. Yang dia hunter, Aku betul tu ke? Lolly Hunter tak semestinya memburu. Ya ke? Kalau Lolly Hunter, kalau ikutkan Lolly Hunter ni, kalau dipecahkan nama, kalau korang Google balik, it's a different meaning. Terangkan. Lolly Hunter, kalau Lolly and Hunter, dalam dunia kalau LGBT ke twins ke, it's a different meaning. Okay. If you Google that Lolly Hunter ni maksud. So on my side, kenapa I pakai Lolly Hunter, because mula nak pakai satu nama Melayu. My mediator dah pakai nama tu. Saya fikir balik, nama ni pun dengan nama tu pun sikit lebih kurang sama. Cuma kita olahkan Melayu dengan pergi orang putih. So I join the two Lolly Hunter together. Kalau two different words, it's two different meaning. Okay, baru faham. Nice. Itu dah ke arah lain tu bang. Pasal dia combine. Jangan letak space So abang, you kerja siang hari, Hmm. dan malam pun you pergi hunting.
Kalau cakap pasal siang hari kerja, malam mati. Kalau dulu yes, nowadays because of age wise, kalau kita masih baru-baru masih semangat nak buat hari-hari, tapi time wise bila kita dah makin lama energy strain. Kita kena fikir besok kena kerja, Betul. kena apa. So dah kurang sikit lah. Tapi ada tak macam clashing with your work, your life dengan Okay, benda ni saya dapat daripada bekas guru-guru Yeah. semua everything yang pernah mengajar. Whatever you do in life, make sure the thing doesn't clash, doesn't involve maybe the day or the night life. Jangan dia involve. Pasal bila you kerja siang, you kena fikir kerja seharian. Itu nafkah you. Yeah. Bila malam you keluar malam is hobi. You buat nak hobi, tak kisah hobi macam mana tu. Tapi jangan menyusahkan diri sendiri dan jangan menyusahkan apa yang you buat di siang hari. yes. Itu satu pesanan yang guru pernah ajar. Tengok dia pesanan Ini yang tip kau. baik. Betul. Kalau ada hal-hal important dalam personal life, utamakan dulu. Betul. Baru kalau dah hobi tu ada time, go. You ibarat kata you don't mix around whatever you do in daily life dengan you punya hobi. Yeah. Macam kita cakap kerja lah, your work life is your work life, personal life is personal life. Kalau Melayu cakap jangan bercampur aduk. Aku dah tak nak. Senang jangan rojak. Dah tak nak kuat hidung lagi lah. Dia hobi je. Tak, time kerja jangan berhidung. Kerja. Kerja. Lepas kerja. Betul. Betul sekali. Tapi tak boleh cakap kan kerja dia nak relax stress tu. Ya. Boleh. Dia kalau dah stres sangat, tarik. Tarik ya. Bulu hidung. Jahanam. So Abang Edi ni kita dah tahu kan macam mana dia punya kerja dia. Yeah. Dan malam pun dia buat apa kita dah tahu. So abang ada tak macam you had any collaboration with overseas punya team ke local team ke? Ada tak? Since I involved dalam Paranormal, I started pun dekat Malaysia. Okay. So most of the collaboration that pernah buat is majority dekat Malaysia lah. Most of the old teams yang dalam buku-buku and everything. So all started from there lah. So dekat Singapore pun ada juga yang team-team yang I collaborate. Tak kira siapa yang cakap nak collaborate, I go je. Oh, okay. That's why I am tak pernah menghampakan siapa. So abang Master Shifu. Tak, yang the best kan, aku nak just say thank you lah. Actually aku nak cakap thank you kat Abang Edi for helping parent counters bila-bila baru start. Yes. Oh yes. That's the most important pada aku lah. Pasal I think without him, I wouldn't have that knowledge of location, probably some things that I need to take note of or probably be aware of. Tu benda very important. Tips-tips dia Tips. berbiar. I mean when we were only two of us, siapa lagi nak tolong kita? Yeah. Dia viewers, dia tolong. So pada aku, I don't know he was doing like the paranormal thing lah. Ingat dia macam normal viewer. Oh gini. But because of him, Paracounter aku rasa grow bigger. Alright. So it's like, thanks to you brother. But Okay, that point of time, dia kira macam gini tau. Okay, I started as a fan, Okay. as a follower untuk paranormal yang ada dulu kat buku-buku. So, bila kita anggap kita as a fan, as a follower, kita pun nak support orang. Betul tak? So, bila saya masuk dalam satu team, ditarik, my feeling is, aku nak macam mana aku buat kat orang. So, how am I going to do that? As a team, is a team. Bila dalam live, as a supporter, aku kena anggap diri aku as a follower. To support everyone, still the same. You take your fan as a follower, you take everyone as your friend. Itu je. Betul. Nice. Aku dah tadi tanya je, kau tak tanya. Pasal kau miss kita tanya. Abang Edi start paranormal bila ni? Aku nak tanya tadi. Bila start? Okay, kalau ikutkan 1994, it's nothing. Tak ada multimedia social, whatever, nothing. So, more on personal dengan family lah time tu. So, we do go out, do our own thing and everything. So, tak pernah terfikir untuk buat dalam multimedia social ke, whatever streaming ke, tak pernah fikir. Until muka buku, where it's all started.
I start saying paranormal dalam Mak Saleh punya live. Okay, sekarang aku ada panggil nama dia Zack Bagan. So the project everything. So from there we started to tengok live dia. Then Malaysia start doing paranormal, Indonesia pun start doing. So it started from there actually. I see. So I involved totally 100% is during I was called up by Tofa, one of my earliest guru dalam paranormal in 2012, 2010, Wow. where he asked me to set up my our first team on my own. I built up my own team. That is Keluang Paranormal. Alright. Keluang Paranormal Research. Macam pernah dengar. Tu yang dekat Malaysia Yes. Ni nak keluar movie kan? Norman. Kan? Salah. So that's the first team I buka. Pasal I tengok diorang pun rajin buat live everything. So Tofa asked me to build up one team, gather all these guys. If they approve, so we go ahead. So everyone approve on that. So that's my first team I buka, Keluang Paranormal. So I handle Keluang Paranormal KPR for 1 year plus. Bila diorang dah boleh jalan sendiri, I just let them go. I go on my own, then join with Majapahit. Majapahit, okay. MHC. So from there, everyone go their own ways. Then that's where we gather all those yang orang lama-lama gabung ke dalam LUMP. So LUMP is the last team lah for us. Boleh pecahkan apa tu LUMP? Okay, LUMP dipecahkan is Legenda Ukhuwah Nusantara Paranormal. Wow. Aku sampai sekarang tak tahu. Ni baru tahu. Okay, kenapa kita panggil nama tu? Satunya banyakkan adalah orang-orang lama. Okay, Ukhuwah adalah pasal kita fikir ukhuwah kita sebagai satu sahabat, fans ke, follower ke, kita nak kekalkan tu. Nusantara is Asia. So dalam Asia ni kita kalau boleh nak kekalkan silaturahim kita. Itu yang penting bila kita melakukan aktiviti macam ni. So paranormal is normal lah, everywhere. Itu yang prinsip kita. So kalau ikutkan, if you check since 2016 belum ada orang pakai Nusantara lagi. Walaupun ukhuwah kita the first one. Even our logo Kres pun, that Kres pun dulu tak ada orang pakai. Kita start using that. That's how we build up. Tapi, okay, ni backtrack sikit Ada reason tak apasal abang suka paranormal? Satunya pengalaman sejarah from my childhood days. Because I asal daripada pulau. So ni nak dengar juga. So adik-beradik, pakcik apa semua diorang pernah alami. Kita pun sendiri pernah alami. So it's like macam jadi satu pertandaan. Curious lah. Curious. Kenapa benda ni berlaku, macam mana boleh berlaku, kenapa perasaan tu ada, dari mana dia muncul. Itu semua. Okay, I don't want to hear your cerita seram dulu. Tu nanti segmen kan. But okay, pasal ni I'm also curious pasal kita budak-budak bandar. Betul. Senang kata kita grow up, even though ada rasa sikit kampung, tapi I think we only can remember about HDB. Betul lah, betul. So living in an island, in a village, so dia punya how is it actually dia punya daily life, then part malam ni kan, part malam paranormal, paranormal pula, benda-benda misteri. So how you go through every day? Okay, kalau ikutkan dulu lah, kita mana tahu benda ni. Kita tahu kenapa meremang, kenapa ada perasaan takut. So itu kita tak tahu apa-apa. Kita cuma tahu perasaan tu muncul kerana apa, kita tak tahu. Bila kita dah peringkat dewasa, kita rasanya sama. Kemuskilan dari mana dia datang, kenapa ada perasaan tu, kenapa benda ni berlaku pun itu jadi pertanyaan. Tapi kalau time dulu-dulu, arwah atuk, arwah pakcik apa semua cakap, itu semua abaikan, buat bodoh je, jangan layan. Ini semua biasa-biasa, ini semua ganggu-ganggu tetapkan dulu. So for me it's nothing, consider like daily life. Sampai cakap there's a time where I kena sergah, kena kacau. So nak tahu kenapa jadi macam tu. So kampung ni macam dari tu dah biasa lah kan, perkara biasa lah.
Lagi tinggal mana? Mana? Apa pulau? Now they call it as Lazarus lah. Ski jam pelepah. Dulu apa? Ski jam pelepah ataupun ski jam bendera. Patutlah Lazarus kat fingertip dia je kalau pergi sana. Cakap abang ini Lah. kalau kita ke mana kat pokok semua. Pokok? Yang kita jalan-jalan Dah tak ni lain macam ni. dah tak boleh tembus Dah dah. tak boleh tembus. Patut U-turn. Patutlah easy dia pergi sana. Tapi abang ingat lagi lah how I mean Lazarus dulu dengan sekarang lain Okay, kan? the last time I was there, my age was I think about 4 years old. That's the last time. Kira as in tinggal situ lah. Yes. Pasal 1960 plus ataupun that's the last habitat dan ada kat situ. So 1977 tak silap, that's the last kampung. Dan semua pindah ke Singapore. Abang boleh ingat tak macam mana abang pindah ni semua? Pasal kita Tak. curious lah. Because okay, bila semua dipindahkan ke Singapura, abang dah duduk Singapura pasal mak abang dengan arwah bapa dah kerja kat Singapura. So tak nampak ada movement Yeah. pindah randa semua tak nampak. Macam best kan? Macam kecoh Pasal the last time yang abang turun sana pun masih ada tapak-tapak rumah, maknanya dia punya tiang-tiang kayu masih ada lagi. Yang dekat sekarang ni yang sebelah JT tu, yang masih ada tiang-tiang tu, itu dari kampung dia ke? Dari Kalau okay, daripada St. John you masuk Lazarus, Link Bridge tu. That bridge. Okay, dulu tak ada kan? Hmm. Okay, then there's one bridge on the side, betul lah. left side. Left side. You boleh kira about 10 tapak kat situ ataupun 20 tapak, that's my house. So rumah semua ada air dekat depan. Separuh air, separuh darat. Pukul lah. Kira kan kalau air pasang air lah. Ah, Air surut darat. Best lah, best gila. so ibarat dia rumah atas air, rumah terdarat benda tu. Ah. So kiri kanan lah. So tengah-tengah tu rumah. Dalam sebagainya. Pasal every time kalau aku pergi St. John, bila aku turun, aku curious tau yang those pillars yang dekat dalam air tu, whether they plant there atau it's from the olden days. You know? Ya, yang warna bronze tu kan. Macam itu. Pasal every time pergi kan, dia cakap ni bridge kalau dapat naik, dah settle. Pancing dari atas tu sudah. Tapi kebanyakan orang kampung kat situ kan is abang Miss Dara kan. Majority. Majority. Dia ada So, kampung Melayu je. Cina. Kalau ikutkan what I know yang menghadap Kusu ada satu rumah. Satu ataupun dua rumah yang berbangsa Cina. Menghadap Kusu sekarang is yang water sports punya tempat. Correct. Toilet tu Toilet bukan. 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 Dan betul-betul menghadap Kusu. The lagoon side. Yes, correct. So itu yang ada. Even sekarang pun kalau you pergi sana, kalau you masuk daripada depan Kusu tu, masuk semak hutan tu ada satu kubur Cina. Satu Kubur Tan. masih ada. Masih ada lagi. Kubur siapa tu? Arwah Tan. Arwah Dan nama dia Tan. Tan apa namanya? Tak nanti. Kan. Nanti ada waduh tu. Yang masih Itu Moses So lagi. that's the only kubur Cina yang ada situ. The only kubur Cina situ kan Okay. So, diorang kubur-kubur tu diorang tak Okay, kubur yang ada dekat pulau ni kebanyakan dah pindahkan ke Singapura. Ada yang dekat Tanah Wakaf Singapura, ada yang dekat Tunjukkan, ada yang tempat lah. So, tengok tempat lah. best lah. Tak tahu history of island. Exactly. Aku sendiri tak tahu kat Lazarus ataupun dekat St. John tu tak ada kubur Cina ni. Aku tak tahu pun. Aku tak tahu. Sekarang benda tu ada dalam hutan. Dalam Dalam semak. hutan. Orang pandai je tahu. Orang tomek tu. Senang access. Sekarang ambil susah. Pasal hujan panas kan. So benda tu makin tinggi. Return tu. Pasal kalau you jalan kat Lazarus tu menghadap ke Kusu, there's one path kan. Sampai ujung tu the end of the path, betul lah. That end of the path you masuk dalam dia. Okay. Tapi takut dah kena timbus. Pokok hutan biasa lah. Pasal yang last aku pergi Kusu tu, nampak opposite Lazarus. Sekarang diorang dah jadikan tempat yang water adventure punya tempat lah. Jalan. Yang basikal dalam kayu atas air tu semua semua estate. Ada chalet kan asal. Chalet. Sekarang dah ada chalet. Chalet yang last aku tahu yang bila kau turun Depan tu lah. atas Jetty tu. lah. Correct. Tak Lazarus boleh Jetty. Yang rumah-rumah tu kan. So there's 4 chalet dalam now. So sekarang ni dah ada a bit
convenience untuk orang dari store, Dia ada kedai. kedai, Oh, serius? ada Dekat- vending machine Fuh. kat JT. Store ni sekarang tak ada ni. Lazarus. 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 Dia buka booth lah. One container. Container, Container. Okay. Senang nak pancing. Tapi tak ada orang jaga. Dia macam automated robot eh? Okay, dia punya timing buka Scan. kedai, what I know is from 10 AM until 6 every day. Correct. So certain days during the holidays they will open up until 10 o'clock. Wow, okay. So that's a bit of convenient for everybody lah. Ya. Ada orang nak tak nak buat air, tak nak buat apa, tapi harga orang faham je lah. Aku Yahoo sah. Pasal korang fikir benda tu nak kena bawa ke Singapura, korang nak bawa? Betul tak? So that's one thing. Tapi as a businessman, okay. On the businessman mindset. Right. So bang, talking about St. John kan, Lazarus ni semua. What's your childhood like dekat sana? Childhood experience kat sana. Kalau for me lah, Ah. if you ask me that time tak tahu apa-apa, tahu main ni je. Main apa Aku tu? tahu pergi bawa kolong rumah, ambil kayu ke main boat. Main boat eh? Then after that, Cute apa? kalau pagi tu, afternoon sampai petang tu, kita ada session boat masalah. Turis akan masuk kan. So that's time when boat akan masuk, boat akan park kat JT tu, masalah akan turun. So most of the time, budak-budak dekat kampung, diorang akan standby dekat JT. Minta duit. Tapi cara diorang minta duit lain. Macam mana? Diorang nak terjun ke dalam laut. So bila dekat dalam laut tu, Mak Saleh datang jalan, diorang akan pergi manisa. Okay. So Mak Saleh akan campak duit 50 sen ke apa ke. Bila campak kat laut, kau selam lah. Oh. Kau selam, kau dapat manisa kau tunjuk lah, dah dapat duit. So, Wow. So that's what people do budak-budak, Wow. time budak-budak. Best pun. Jadi orang pulau. Best. Experience macam lah kalau orang jadi orang pulau. Aku terjun. Sekarang Pasir. sekarang try. Kau terjun manisa. Kau minta. Batu duk sampai. Aku takut sekarang terjun macam ni, terjun dia naik balik. Okay bang, but to think back actually boot abang patah balik ke masa silam abang untuk tinggal kat Lazarus ni. Yes. Kenapa tu? Kalau ikutkan, if you think dengan huru-hara macam ini, Ya. Singapore lifestyle everything, so you stay in the island, freedom, Pulau is the best. Tenang. tenang, Yes. you can do whatever you want. So tak ada haywire, tak ada benda ni, tak ada bunyi tu, belabang, tak ada dah, betul tak? Joget-joget kedi. Jangan. Jangan personal. That's one thing. Tapi bang macam makanan macam mana tu? Ya. Okay, Dulu tak ada kedai? dulu ada kedai. Macam cakap, okay, kedai semua kena bawa dari Singapura. So dia have to go to sampan di Singapura, ambil barang tak balik ataupun daripada Pulau Riau. Dulu Riau, Indonesia, diorang akan free lunch masuk. Itu the Ya. passageway. Itu the Actually passageway. Allowed lah. Dulu tak ada rules kan. Tak ada. So it's a normal passageway, it's a main passageway. Ada orang pada Pulau Riau untuk masuk Singapura, diorang akan pass through that. Then from there akan pergi ke Pulau Seking, Seking. dan everything. Wow. Actually last Aku aku teringat pergi, hujan apa? aku pergi St. John lah 2015 ke 16. That time masih ada this pakcik masih tinggal tu. Wak Saleh. Ya. Wak Saleh. Kadang-kadang kalau kita overnight kan, kadang-kadang dia offer apa ni nak duduk rumah dia ke. Pasal besok kita balik kan. Nanti kadang-kadang dah masak lah. Isi Best Serious, ke? serious. Itu okay. Kalau cakap rumah Wak Saleh, if you come to St. John, okay, you masuk St. John, turun jeti. You turun jeti ada satu rumah panjang. Yes, that one. Itu rumah dia. Ya, Tapi first rumah tu Mak Makcik. Dia punya rumah nombor 3. Tu Wak Saleh punya rumah. Itu kira last. The last resident. last resident. Ya. Sampai dia punya kontrak dengan SLA habis. Dia go through SLA punya contract lah. Pasal Macam sekarang, if you pergi pun ada satu lagoon ada left side tu lah. Before that was under marine, but as a St. John people, kita claim that lagoon back. That mean itu lagoon Tak boleh. kita je, orang pulau yang boleh pakai. Oh, best pun.
Alright. Okay. Dekat pulau tu tak ada kebun ke apa? Apa? Ladang lembu ke? Reban ayam ke? Itu kampung biasa lah kan. Okay, dia sama macam normal kampung. Sama je. Sama kan nak ada ayam, itik ada itik, lembu ada lembu, itik, kambing ada. Cuma dinosaur je tak ada. Ada ternakan jugalah kat sana. Ternakan. Ada. Setiap kampung macam mana takkan ada. Pasal bila kita perlukan benda tu. Ya. Semakan harian. It's a source of ni lah, apa panggil, makanan lah. So the matter is how the thing is bring in. Itu Betul lah. permulaan dia. Bawa lembu naik sampan. Oh. Mata kat sini boy sampai. Aku pernah nampak lembu naik lift. Itu lain. Aku nampak depan mata oi. Lembu naik lift. Lembu naik lift Ha. Orang India semaya. Betul. Alah Kan? Dia saya ke? Okay, we drop this kampung punya cerita. Okay. We talk about now. Okay. Alright. So now, Abang Eddie still active, I know. You're still active with paranormal. Betul. But you're more of monitoring, Guiding. guiding. Okay. And okay, tell us about your community now. Okay, sekarang ni I'm more in TikTok punya live as a community untuk Eji Seram. Eji Seram ni actually is founded by Kak Zara Okay. and few others actually. So maybe abang boleh shout out orang. Okay, Eji Seram community is a small community where kita bring up this group untuk satu peringatan ataupun satu info kepada rakyat-rakyat Singapura. Terutama kali the modern day sekarang, the mindset everything. So we try to change that mindset, kasih orang info dan infak yang sepatutnya orang kena terima, dan benda ni terbuka juga kepada yang mana ada di luar lah, dalam segi kehidupan kita sebagai seorang Melayu Islam, dalam normal day life ataupun dalam mystical kita, paranormal pun ada, dalam gangguan, ruqyah, everything lah, semua kita akan blend in to that community. Alright. Nice. So Eji Seram ni dah ditubuhkan dah berapa lama sekarang? Actually dah masuk 1.5 years, 2 years. Yes, 2 years lah. Dah ada berapa anggota? Kalau ikutkan, okay, Eji Seram Podcast is Eji Seram Podcast. Okay. Nightwalkers just established last year during the bazaar. So kita fikir balik bila orang kasih kita bang, abang pergi sini lah, abang pergi check tempat ni, angka ke tidak, kisah ke sini, so people keep on giving stories. Okay. So why not kita buat satu podcast, maintain that podcast, then we as ada yang field crew ni pergi buat outside ni podcast. So we do research on certain places that people say is angka or ada gangguan whatsoever. So that's where it started actually. So before that, there's 4 of us. Me, FH, Ais, ISK. Ais dengan Ais 3 orang. So from these 3 dengan Piwik lah. So from these 4 now, we got Kak Baida family, Okay. and the family. So we got Jejak Kenakal also with us. So it's about 8 to 10 of us now. Wow. Alhamdulillah. Ramai juga Okay, Lizara from Eji Seram, dia cakap 1 year 3 months. Yes, Kak Zara keep up everything up. Itu kira empah lah Dia admin lah admin information semua dia boleh ingat. Pasal Kak Zara is the main person who started all this. Dia akan jaga everything from A to Z. So dia Ni nanti kalau dia datang podcast ni, kita korek semua rahsia. Macam mana boleh ingat ni, boleh ingat ni, boleh ingat ni. Aku benda yang 5 minit ago pun boleh lupa. So Kak Zara standby ya. Dia baca tu. Dengar tu. So from Kak Zara, actually there's one others founders lah. So he already left on because of certain reason. Alright. So that's where Mas came in. Understand. So Mas as a podcaster, so
dia willing to combine collab dengan kita as a Haji Seram. Pasal dia pun satu bagus dia on podcast, dia bagus dekat design and everything, so is mainframe lah untuk kita. Dia macam Main, dia kreatif inside lah. correct. Okay, Mas podcaster and designer. Correct. Nice, Mas pun suara dia emas tu. Mas juga. Mas, Kak Zara ni suara sedap-sedap tau. Cek-cek diorang boleh nyanyi ni. Betul. It's about time. Sebut tanya. Apa lagi? Pasal Mas mula, okay lah, Mas mula pun daripada bottom macam Hmm. your start. So macam as I said lah, Mas is a perfectionist. Bila dia buat sesuatu, he will go for it until the thing is Cun-cun je, cun. Kita masih kat bottom bang. Betul. Masih betul bawah. Kita masih Tapi bawah. bottom pun korang dah ada podcast daripada orang berubah ke langit. Podcast tak ada. Betul tak? Betul. Oh, Lady Zara got a beautiful voice. Aku tahu that time dia baru first live tu kan, aku tengok, suara DJ lah. I mean we know lah kan. We know, we hear, ni Lady Zara ni, kita tak tahu kakak. Tapi suara macam kakak. Kakak lain macam Ha. yang cakap kakak ni. Kakak tu. Dia macam, wah suara ada this DJ quality. Asal tak masuk Ria? Betul. Pergilah apply. Kita tak Kau apply, pun tak dapat. try. Tapi kalau dia masuk DJ Ria, dia perancangan dia took over 24 hours. Oi. Pasal dia non-stop. Non-stop dia. Dia cakap Orang lain nak cakap tak ada Chan nak cakap. Dia macam tepi terus ya. Okay, kita ada Arif sama guru dalam. Okay, yang saya cakap tadi Arif sama guru. That's one of my Your twin lah, your twin. twin ataupun my partner in crime. Mana dia crime. Ataupun my head mediator lah. Bukan- The main man. Bukan Korean Bukan. Bukan. Salah. But to be frank dulu kalau keluar ni dengan Arif sama guru berdua. So mana hulu kilir up down semua dengan dia. Actually that is nice lah. The have Macam korang lah. friendship. Macam korang lah. Dulu. Ni apa? Bromance. Korang LGBT Apa LGBT? TBGBL. So guys, kalau korang kat dalam ni tengah live ni kan, tengah tengok live ni, kalau korang ada sebarang pertanyaan untuk Abang Eddie ataupun untuk kita podcaster kat sini from one England, korang boleh just comment inside the comment section below. Cakap dia tanya. Pam je. Jangan minta duit sudah. Jam 1 siapa Manisa. Manis. Aku nak try buat lah. Pergi kat East Coast, dia apa tu? Bedok Jati tu, Pulau 4. Kau try. Kapal. Manisa. Dia pernah kasi money tau. Dia panggil ambulance. Ada orang gila. Terus naik ni, pergi Bangkok terus. InsyaAllah kita boleh invite your twin. InsyaAllah. Okay Mamat, aura sana okey tak bang? Aura mana? Aura mana tu? Tiba-tiba aura lah. Aura mana tu? Nak tahu juga aura mana tiba-tiba. Okay, so back to the question. Ya. Kita dah terhayal sangat. So back to the question. Okay, so abang punya matlamat in the future for SG Serang or probably untuk another any other projects. What are your Engage. upcoming thing that you looking forward to? Actually, my target is okay. Now I'm 52. Okay. Actually, my target is 50 years. Stop everything. Dah 2 tahun je kan NS lah. Tapi diorang ni tak kasi berhenti. Walaupun dia cakap you stop, tak boleh stop. Macam mana pun tetap you kena duduk. As a penasihat ke, as apa ke. Even for now, even for LNP pun kita a bit low down. Pasal semua dengan kesibukan kerja dan sebagainya. So for me now, focus is more on Seram is to build up new crew. New community lah. Community dengan new crew, kasih apa yang sepatutnya beri. Kalau cakap orang perlukan pengalaman, orang perlukan sesuatu. So that's where I come in. But I think it's best lah because we need people like you Betul. to in this community. I mean in this paranormal content creating ni semua kan. Kita tak cakap, kita jangan cakap orang tu buat dia buat for entertainment ke, for real bermasa dia
dia buat serius, ada buat untuk for fun, ada buat untuk serius, ada buat untuk kerja, hobi, passion. But we need someone like you because we want advice. Pasal you, I don't see anyone, I mean, yang experience. Even though kita kenal like few years, but I know that we have collected a lot of information from him also. Betul. That's where kita can go about lah. Yelah, even for first time when you cakap nak buy gadgets, everything, go for Ah. TPC, everything kan. Yes, correct. TBC pula member aku. See, this community is small tau. Mana kau pusing kan? Macam TPC member kau, you know. Then like myself also, I found out my friends doing paranormal also. That time dia left tiba-tiba dengan AE. Then ada yang Wolfpack paranormal. Malim tu semua is my friend. correct. So Pelau. hmm. Balik Pelau. Semakau. So kita punya community, this paranormal community, macam mana-mana kau pusing pun mesti yang kau kenal. Betul. Yes, correct. Even though those yang dah lama ataupun yang baru, tiba-tiba nanti kau tengok live, bila dia ni buat paranormal, you know, that kind of thing. So as macam Abang Edi yang orang lama, yeah, we should have someone like him to give advices, you know, the do's and don'ts. Tadi dia cakap dia tour guide. Tour guide Tu guide lah. Tour guide That's one thing lah. Pasal apa, bila you buat paranormal, satunya normally macam dulu people always ask me, apa niat kau untuk buat paranormal, untuk jadi paranormal? Kita mesti ada tu niat nama itu kita. Betul lah. It's either you nak cari hantu, ataupun you mencari sesuatu dalam kehidupan, ataupun you buat investigation berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Depend on you. Tapi ada orang bila dah cari paranormal, nama dah naik tinggi, yang kat bawah-bawah semua, who are you? Itu je lah. Lupakan Joget-joget tu kan. Kan? That's one thing. Personal sangat. Okay, so dari dulu sampai sekarang because social media kan, ada tak any individu atau group atau siapa-siapa yang kecam abang? Ada. That one, okay, senang cakap. Sebagai seorang manusia, nobody's perfect. Betul lah. Betul. Sifat iri hati, sifat kita senang cakap sifat ain tu tetap ada. Sifat iri hati tu kan ada pada setiap orang. Asal. Kita sebagai seorang Melayu, macam mana pun mesti ada. Sebagai seorang manusia tetap ada. Tak boleh kita nak elak benda ni. Pasal benda ni adalah satu cubaan permukaan kita nak kehidupan kita. We have to go through. So paling rabak Pernah jatuhkan everything, orang masuk hack apa Facebook, apa semua pernah. sampai hack Semua hack. Tapi macam mana abang encounter balik kecaman-kecaman ni semua? It's just this. Kau kecam-kecam macam aku, memberi aku satu semangat untuk lagi apa? Lagi depan lah. Lagi bangkit. Ha. That's all. Okay. Kita tak kisah orang kecam kita. Satunya ialah kena kacang-kacang lah. Ah. Bukannya yang penting jangan kacang keluarga aku. Betul. Kecam tu masak kan? Tak dah. Bukan. Kicap bertumbak. Kicap. Kicap tambah lauk. Bukan dia bukan cepit-cepit tu Kan? Itu siput. Ketam. Ha? Ketam. Kau ketam. Ketam Orang memberi ke taman. Okay, so kita dah interview Abang Eddie for quite a bit of fresh air yang dia share kita everything, dia punya tips whatsoever. So right now the next part is gonna be cerita seram. That's where abang share abang punya pengalaman seram yang Ini aku suka. Sekejap. Aku nak fikir cerita seram. Dia kalau daripada start sampai sekarang, kita nak kena prepare memory card tau. Tak ada. Satu je kalau nak tanya aku cerita seram. Aku tak tahu ada cerita seram tak? Pedek tak ada. Pedek sih. Kalau datang kampung ke dulu ke apa ke. mesti ada punya. Tak apa bang, simpan dulu. Dia muka gitu dia start tak tahu lah. Tapi dia ada cerita. Kita pakai semua gini tau. Jangan cerita pergi paranormal, nampak benda ni, nampak benda tu. I want personal punya. Pasal yang paranormal, keluar paranormal semua kita pun tahu abang punya encounter. Tapi nak personal. Okay guys, kalau korang viewers yang kat dalam TikTok ni sekarang, kalau korang nak dengar Abang Eddie punya cerita seram,
tekan 1. Tapi bukan sekarang lah, next segment. Ya, next segment. Oh, Mamat yang paling seram. Tekan 1 guys. Yang paling seram aku tengah Oh, ada orang. duduk kat rumah tengah nak kena sunat ni. So guys, nantikan Pump lagi nombor 1. Selamat kembali guys. Dekat sangat. Okay, selamat kembali guys. Selamat menggali guys. Selamat bergali. Dah senyap. Okay, welcome back guys. Pada segmen kedua iaitu cerita seram. Okay, pada malam ni kita ada tetamu undangan iaitu Abang Eddie. Yeah. Yang nama gelaran beliau adalah Lonely Hunter. Yeah. Sifu. Yeah, Master Shifu. Bukan Sifu. Shifu. Master Shifu. So abang, kita believe abang ada cerita yang seram-seram kan? Aku lagi terfikir daripada tadi. Okay bang, maybe abang boleh kick off salah satu cerita seram abang dulu lah. Salah satu. Okay. Siapa yang on ni? Entah. Tak ada. Tak tahu. Guilty. Volume off. Volume off. Ah. Volume off. Dari tadi dah off. Ada penampakan. Pendengaran. Ada kehadiran. Okay. Since abang dari pulau, abang ceritakan dekat pulau lah. Okay, silakan. Okay. Yes. This was, I think umur abang baru 17-18 lah. That time was at St. John. Okay. St. John that time masih ada chalet ataupun macam homestay dekat atas bukit tu. So there's about 3 to 4 houses lah yang masih available on that time. Rumah tu used to be quarters guru kat atas bukit tu. So it was used as a homestay atau chalet for people dulu lah. So kita sewa satu rumah dekat atas tu bersama family yang lain, my brother, my pakcik, abang saudara semua. So my arwah nenek apa semua kita ada kat tu. So there's one evening where time tu memang semua gila pancing. Okay. My brother, my abang saudara, my pakcik, semua dah siap untuk pergi mancing lah. So we pack our thing, everything. So we started to daripada atas bukit tu turun. Yang tangga tu masih ada lagi. Kalau korang pergi St. John tu, yang tu ada macam satu bilik kecil. Yeah. Okay. So we start turun bawah. Before that tak ada apa kata orang, jembatan pergi ke Lazarus. So it's satu laluan banyak ikan kat situ kan. So kita mula set up kat situ lah. Kita duduk situ. Kita buat kita punya umpan, apa ni, kita punya ikat tali dan sebagainya. So time kita check is about 6 plus. Okay, nak lebih. So tiba-tiba kita terdengar satu bunyi burung wak-wak dekat belakang. Wak-wak Burung wak Tu sebelum maghrib lah. sebelum maghrib. Okay. Burung wawak macam mana? Bunyi dia macam Wak lu. Walu. Bukan gitu So time tu sayu tau, first time I dengar burung biasa kan kat hutan ke apa. So dengar first time I bawa dulu. Second time I dengar makin rancak tau. Ada from the difference is between 10 minutes become 5 minutes. So makin lama makin berganti-ganti bunyi dia. So the thing is quite sayu dia daripada jauh. Kita dengar, saya buat bodoh lah. So kita tengah ikat-ikat, my brother pun dah siap-siap ikat everything. Tiba-tiba my pakcik cakap, korang rasa angin tak? Macam nak hujan. Angin I pun fikir tengok angin atas langit okey je. Macam tak ada apa-apa, tengok bawah ikan, barakuda main lalu je. Barakuda apa lalu. So kita buat bodoh lah. I pun buat bodoh lah. Okay, ikat terus. Nak maghrib lah. Ini time nak hujan. Tiba-tiba mak pakcik say, alah ini ikan baru lalu ni, nampak ni. Baru dah nak siap. Tak apa. Ini nak hujan. Lepas hujan baru tu turun. So tak ada fikir apa. Dengar je lah. Okay lah, pack. My brother pun cakap pack. So cepat pack. So kita pun pack. Kita terus naik atas. Tiba-tiba time naik atas tu,
not even halfway, dengar bunyi left right, seperti benda mengikut left right. So tengah naik tu nampak satu kelibat tu mana kita nampak daripada ujung mata tau. It's a white thing flying just like that. Ui. Tapi kiri kanan lubang apa Pokok hutan. So tangga tu harapkan tangga je lah yang laluan tu naik. So the thing start bunyi kiri kanan dan nampak satu benda tapi tak ada fikir lah time tu kan. Masa semua dah kelam kabut naik bukit, naik tangga tu. So bila sampai dekat atas rumah tu, my abang ada taruh satu macam protection tu dekat atas pintu. It's belong to kira my one lah. Dia pinjam untuk taruh. Dan abang tanya, kau punya barang kau ada bawa tak? Abang dah taruh atas tu, kau tengok balik ada tak? When I go up to the house, tengok kat pintu dah tak ada. The thing disappeared, hilang. Then bila sampai rumahnya bunyi lain. So my brother dengan abang start buat kerja dia. Tak tahu apa benda dia buat dekat luar. Buat kerja, my abang adalah buat azan for 4 bulan. So the thing started kacau kita bila kita turun bawah. Turun bawah je kita kena kacau. Turun balik ya. Turun bawah, nak turun bawah. Turunnya bunyi kiri kanan. Turunnya kiri kanan. Macam dia tak kasi kita turun. Okay. So the thing last until pukul 3 pagi. So we cancel our fishing ni sampai besok hari. So the next day my brother cakap, kau tahu tak benda tu kat lalu kau sebelah ni? Cakap lalu sebelah mana? Sebelah kau je ke? The thing is my brother cakap macam gini, sebelah ni. Dia cakap tak tahu. So kali bila orang cakap dengar, cakap I don't know anything. So bila orang cakap dengar, okay. That's my first experience. Ketika ada you learn something from there kan? Kan dah kena marah kan? Itu baru satu kena marah. Ini second. Okay, this is second. Okay, Okay. come. Pancing metan sama je. Time tu dekat West Coast ada boat. Okay. Okay, boat. Mana kita kalau ada mancing, kita kena ambil boat kita kat pasir panjang. Okay. Depan tu ada satu pulau. Okay. So, sama juga. Before maghrib, kita start to move. Okay. Dah mula gelap. Sambil kayu tu, nak keluar tu pasal kita tak bisa engine. Pasal boat kita kena banyak. So, kita kayu. Time nak keluar tu, I ternampak satu bayang dekat atas laut. Dasar laut. Flowing like that. Kalau apa? Dalam ke? Atas Perairan lari. Warna hitam. Dia Kurakut. Ha? Dalam Kurakut. About to maghrib. About to maghrib. So, I ternampak, I tegur. Cakap, apa benda tu? I kena katuk kan. Bang. Tegur lagi. Bang. Asal? Apa pasal ni? Yang kau pergi tegur kenapa kita nak keluar pergi mancing, kau duduk diam boleh? Bila dah keluar tu baru tahu. Kau tahu tak kau nampak apa? Penjaga air. Macam buaya ada. Kepala macam naga macam. Belum buat. Yang nampak body dia kalau ikutkan kepala dia macam tu. That back. besar gitu. Kepala dia. Besar Besar bawa tu. siul. Back kepala dia. Badan sebelakang. Ini sebesar-besar bas ni. Macam Thomas Prime. Gorgon. Gorgon. Betul, gorgon. Itu yang saya nampak lah. Betul cakap apa tu dari benda hitam yang lalu tu. Kena tepuk dia belakang. Tegur. Tepuk je. So that's the second experience kalau time mancing kecil lah. Kalau nak parah, punya abang gigi pancing lah. Betul. Sorry tak dapat ikan. Memang tak dapat ikan. Dan kita pancing untuk parah. Pancing untuk parah. Parah pancing lah. Betul. Ada pancing. Parah fishing. Okay, lagi. Lagi. 6 ke 3 I think. Tempat kerja ke? Tempat kerja tak guna lah. Tak guna. Pasal macam dekat Tauban kan. Okay, Uniqlo. Okay. Before I come in, dia cakap ada banyak gangguan kat belakang. Okay. When I start working there sampai habis tak ada apa-apa. Tapi bila I keluar, dia cakap, diorang kata, bang, lepas kau keluar macam-macam datang bang. Dia pernah cakap, member pernah cakap,
Dia dekat atas tengah buat collect barang lah, Okay. picking. After the shift, orang masuk second shift ni. Dia nampak member dia datang masuk kerja. Bila, dia tegur lah. Mamat kat mana? Dia buat bodoh je. Lepas tu, dia cari member dia. Tak ada. Dia call. Kau kat mana? Aku panggil kau buat bodoh. Aku dekat rumah. Apa? Tak kerja? Tak kerja. Apa? Jeng jeng jeng. Sama juga, member restoran dia nampak kelibat budak kecil. Lagi-lagi makan. Ni kat sama building Ini keluar. kat Amazon. Nah, Amazon memang ada tu. memang ada. The whole building lah kira. Si even Tadano yang abang kerja tu Ha. pun sama. Benda hilang. Barang hilang. Barang hilang. Ha. Padahal dia cakap dia baru taruh situ. Dia cakap biarkan je. Nanti dia lagi datang. Oh, pinjam Cakap dengan dia, kau jangan kau taruh balik. Aku nak sekejap lagi petang ada benda tu. Betul-betul tak? Aku teringat je kat Amazon tengah jalan tu. Terus banyak bilik, banyak level tu. Jalan dekat parking. Aku cakap, aku kan supervisor tu, so aku tengok budak-budak. Jalan ni, botol coke ke apa, tu terbang. Pum, diri. Tum terbang. Tum, diri. Aku lari lah, lagi siul. Ada kena Pasal aku. that area, kalau you kan banyak orang cakap, that area, Togon area, daripada Uniqlo ke sampai ke belakang ke, sampai ke tempat Bangla punya ni, that place sometimes kena kacau lah tak buat. Okay. Dahsyat. Ni, apa, FG pun pernah kena tu. FJ Zat? Dia kan dua kerja dengan aku. Oh, ya? Amazon lah. Tapi dia dekat 4. Dia kena pun rabak juga. Dia tak cerita pun. Ada dia cerita tapi aku rasa that time kan dia baru-baru kenal. Belum lagi betul-betul pada counters. Ya ke? Belum mesra kata dia. Belum Mesra lagi. lagi. That time masih celebrity viewers lah. Masih cakap ni dia dengan aku macam gitu lah. Oh, yes. Okay. So cerita lain bang? Cerita terus. After that, betul. NS time, NS. Abang NS apa? Yes. dia polis. Polis Mesti Coast Guard. Time tu KPA lagi. The Okay. old PA. Hmm. Bravo company. Okay. My block betul-betul sepadan dengan Cisco punya block. Sekarang ni dulu lah. Dulu Dia apa yang dekat Mount Pleasant? Mount Pleasant. Okay. The old PA. Okay. So, ever one of my dua orang kena ganggu malam. Dia nampak kelibat hitam di depan katil dia. Lagi seorang nampak panglima, susuk panglima. Tengok dia. Lepas tu yang susuk panglima ni, yang kena ni, the next day dia tidur atas katil, second bunker tau. Besok pagi dekat bawah. Oh, kena pindah Dah kotor ni. Bukan pasal barang kotor lah. Okay, dalam PA, bila kau masuk PA, Police Academy, diorang kasih, semua officer akan bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. So you're not allowed to bring in pork. Itu normal lah. So when you bring in pork, akan ada benda terjadi. Dia ada benda-benda yang kau tak boleh buat. Kata larang dia alkohol lah. di situ lah. So each intake daripada dulu sampai sekarang, dia akan ada regulation tu. So the paling pelik, time semua tengah gosok boot. Time free kan, tengah gosok boot, tengah relax tengah hari. Kakak kamu atas. Tengah hari. Tengah hari Tengah hari. Lalu atas meaning apa? Ceiling? Ya, Dia crawl. Flying Flying. Flying over. Kalau tengah hari dah ada tu, kira dah punya permanent resident je. Dah memang gitu. Pasal tak silap, lepas ada lalu tu ada budak kerasukan. Budak tu nampak lah. Nampak. Dan malam bilik air depan tu depan our block. Malam tak ada orang mandi. Okay. Kalau mandi pun mesti kita tahu lah. Ya. Tiba-tiba air buka. Tak longgar lah. Tap longgar Ini dia sekejap nombor 1 punya tap turun, sekejap nombor 3 punya tap buka. Yang Shower. shower. Foto. Yang tahu yang macam dekat tepi laut ada macam shower yang macam tu kan. Macam tu lah. Macam kau nak mandi kau tekan. Tu Ada remote. remote Dan malam kita dengar orang baris
Baris. Oh. Aku time Ethos training pun ada dengan di Baris. So ethos training ni, kalau ethos building dengan kita building, you have to go through that gate. So that's a lot one. Kadang sampai kadang every 2 nights kita akan dengar budak Cisco ke ethos kerasukan ke bro. Banyak. Ketara lah. Jadi tahun bila apa? I was in the 57, 52 intake. That was in 1991, 1990s, 1991. Aku baru kena ABC sekarang. Aku rasa korang belum boleh rancang Aku pun. baru keluar. Dia dah keluar. Aku masih swimming. Tak lah, kita baru Tengah dirancang. bernafas. Kita baru bernafas. So that was time, but kalau siapa-siapa yang pernah masuk PA dulu, duduk kat PA dulu, diorang, everyone akan ada dia punya own experience. Betul. Mas, selain daripada time NS, mungkin abang ada cerita seram sebab tu abang rukia orang ke? Ada? Sewaktu Rukia tak ada yang agak ekstrim, cuma orang lain lah. Jadi tak ada yang ekstrim macam tu. Macam cawan campak ke apa? So far Panas belum campak ada lagi. belum ada. I never go through. Kerusi terbalik ke? Tak ada lagi, belum ada lagi. Banyak kan lepas rawatan, banyak dalam rawatan tu kerasukan je lah. Punya orang senang je, kerasukan sekejap je buang. Leceh tak nak tak payah nak berbual-bual, leceh berbual semua ni. Oh, Jebak pun tahulah macam mana. maybe cerita-cerita you punya klien, apa yang buat diorang engage abang for Rukia? Apa diorang punya cerita-cerita? Yang paling rabak punya. So far, banyakkan pesakit yang berdapat atas recommendation ataupun daripada kawan-kawan. Tak pernah dapat direct. Because I bukan buat full rawatan sebagai hanya membantu dia. So banyakkan atas dasar menolong orang-orang mana yang dalam susah. So, paling teruk adalah saka keturunan dengan dekat dia belajar ilmu Nyai Roro Kidul dia. Okay. So itu je lah. Then there is also saka keturunan. So dia engage to remove lah. Okay. But rawatan not so much because I tak buat full time. So do you know what happened to them? Like before abang datang, do you know what happened to them? Normally during engagement ataupun kita nak tahu, kita kena tanya pesakit dulu kan. Dah pergi check doktor ke, whether doktor punya ni, kalau dia cakap doktor is result negatif ke, tak ada apa-apa, then we do personal ruqyah. Okay. Then kena hadap pesakit ataupun kita cuba tanya beberapa soalan ataupun we do a body scanning. Okay. Then from there kita akan tahulah so apa yang dihadapi oleh pesakit tu ataupun subjek tu sendiri. Then from there bila kita berdepan, kita tengok reaction dia bila kita melakukan ruqyah. So kalau ada efek macam tu, kalau kita boleh habiskan secepat, kita habis cepat. Kalau tak ada, kita buat 2-3 sesi. Ini kepada keadaan. Ini ada orang tanya, Lia. Sipu, any counter with Toyol? Toyol belum ada lagi. Belum ada. Lia tak ada, Toyol tak ada. Toyol tak ada. So far yang ada ialah Cekah dengan Mawas je lah. Mawas macam mana? Cerita. Mawas. Cerita. Okay, Mawas ni kita buat aktiviti khas. Time tu dengan adalah I partner Mama Mawah Miu Kirina, yang kenal dalam TikTok, Kirina dengan Abang. Kita buat satu sesi khas dekat Dover. Dover. So during that early life, one of my founder dapat satu screenshot time I buat penarikan tu, ada check up. Okay, thing fly off in front of Solo. Then second one is, that one is off record. Kita dah tutup live, kita nak cari satu lokasi. Abang dekat depan Solo,
Mikorina kat belakang, Abaan kat belakang saya. So bila jalan satu tempat ni pokok dia agak lentuk, dekat atas macam pokok jatuh tumbang. So, kena sergah je tu. Dia tu Sergah. kena sergah. Siapa yang Cuma kena sergah? Benda tu sergah kita In front of you lah. in front of me. Wih. Ibarat benda tu ada pokok macam ni kan. Dia dekat atas. Sergah. Sergah, I stop everybody yang kat belakang. Pasal tahu dekat belakang ni akan trigger. So I can stop. Mama stop. I bawa panggil dia, kau jangan sergah, kau turun. Abang datang, think just this bit. Okay, macam mana dia punya appearance? Appearance tak nampak, tapi because darkness kita tak pakai lampu. Kita jalan tak pakai lampu. Cuma dengar suara. Macam mana suara dia? So, Mawas dengan Genderuwo sama? Lain. Mawas is Mawas, Genderuwo is Genderuwo. Genderuwo is hairy macam Bigfoot. Mawas is more ape type. Semua kata orang kalau jumpa Mawas tu memang cabut lari lah. Ada orang memang cabut lari pasal dia punya fang tu, taring tu memang panjang gila. Mata dia gila. Kalau Genderuwo tu benda tu besar. So in this thing. Okay. Aku dapat info Mawas tangan dia besi. Ya ke? Mawas Tulang dia. tulang rusuk je, yes, boleh dijadikan besi. Seperti besi. Sebab tu kalau orang zaman-zaman dulu dia dapatkan tulang mawas tu untuk dijadikan keris. Pasal ada mix of metal kan? Correct. Orang Cuma- boleh tangkap Mawas. In the olden days maybe, sekarang susah. So, they use to protect dia punya kebun ni semua. Correct. Kan? What? Ya. They take Mawas as a pet tau. Because mawas ni dalam segi mystical sebagai penjaga. Okay. The Guard most lah. the most fearful of all. Okay. Lepas tu bagi certain paranormal kalau nampak mawas pun mata dia cukup lah. Dia akan serang kita tu cukup. So dia selalu serang macam mana? Macam mana nak tahu whether it's Mawas ke tak? Dengan bunyi mata merah, dia punya bau lain macam. So dia Is it punya bau? aura, dia Bau? punya bau. Macam mana cakap, dia punya bau Aku cakap macam reban ayam. macam satu macamnya hamil-hamil gila ni. Bau tenit lah. Then dia punya aura you can feel the whole body. The whole Dia body. trigger lah. Trigger. Your body akan penat, berat, you akan start mual ni. Wow. That's one thing about mawas. Ya aku dulu when growing up knowing about Mawas, orang ceritakan, orang cakap Mawas ada dekat prison lah, ada dekat tu, betul ke tak? Okay, dalam segi mystical, okay, this thing, okay, kita tahu, kita hidup pun dengan orang. So, memang waktu dalam Quran dijatuhkan ke dalam laut, darat, hutan-hutan dan bangunan kosong. So, they can be anywhere. As long as the place is deserted dengan, yalah, kalau cakap kotor-kotor lah. Tempat yang ditinggalkan tanpa apa-apa gangguan. Dari segi makanan dia sendiri. Nice. Nah, good info. Things to look out for dia buat sekarang. Pasal Cari Mawas. tak semestinya Mawas saya cakap dalam hutan. Memang hutan tu memang tempat dia. Tapi Singapura mana ada hutan? Hutan sikit habis. Bukit pun jadi tanah rata. Macam ni. Nah, biasanya ada Maui lah. Mawas tak ada. Last aku encounter Mawas dekat mana tau? Hmm. Dekat one of the train depot dekat Singapore. Kau memang kerja train dulu kan? Ingat lagi ya. Ya. Aku pun pernah encounter. Aku tak tahu ada risau Mawas ke apa ke dalam siang hari dekat Pontian kebun. Tengok kebun lah. Dekat Pontian apa? Gunung Pulai. Apa tu? Gunung Pulai, Pontian. Battery down. Pontian. Battery down. Pontian Gunung Pulai. Daripada jauh nampak macam Bigfoot je. Tapi kaki dia terbalik. Kaki tu balik. Kaki dia macam dia face ini, tapi kaki dia punya tapak tu ke belakang. Actually, there's one number for that, but I forget. Okay, makhluk ni dia ada macam-macam makhluk.
Macam rupa lah. Macam-macam rupa, macam-macam jenis saiz. Every makhluk tu ada nama dia tersendiri. Kalau ikutkan yang ada sekarang ni, yang ada dalam buku tak silap ada 700 plus. Wow. Buku apa tu? Siri Jin. Benda ni pernah ditulis oleh seorang sahabat yang ada kat Malaysia. Orang yang tulis buku ni jatuh sakit. Pasal dia tulis jenis jin dan tugasan ni. Even you see Cupid, yang kita tengok Cupid tu kan. Cupid kalau orang cakap masalah dia cakap is for people falling in love. It's one of the jin also. Yeah, it is. Yes. Itu stupid lah. Tu je lah. So But in reality, I don't think Cupid is for people who it's not like it's considered masalahnya myth lah, mitos lah. Buku tu masih boleh dapat? I think limited edition. First come out was I think 100 pieces, 100 books lah. That was in Malaysia. I think in Singapore belum ada orang ambil. Hati ambil pun ada 2 orang tak silap. Ni dah lama lah. Dalam. So orang yang terbit tu jatuh sakit dan meninggal tak silap. I think Ton Tulip will know about this. Dia memang kejarkan buku daripada dulu. Apa dah title ni? Saya dah lupa. 777 benda jin lah tu. Melayu lah, Melayu buku lah. Nah. So buku tu dulu ada dia punya gambar, tugasan dan mantra je. Oh, serius lah? Tapi the second edition was no mantra. Mantra was taken out because kita akan dia taruh belakang. Bila kita purchase buku tu, kita harus bertanggungjawab pada diri sendiri. Your own research. dia kirakan dia macam forbidden book lah. Tapi the second edition tak ada. The mantra tak ada. Oh ada mantra. Yes. Cari the first edition. Nama title tak tahu. Nama author ni siapa arwah dia? Dah lupa. Dah lama. You can check betul. Oh, Ton. Ini kita check. Bukan Thor Bukan Ton. Ton, kita dah terbang dah. Alamak, live pun the battery dah weak. Hantarkan lah, mati-mati lah. Okay. Kita tak sampai. Sini sekejap. Cocok ni power bank ni apa? ada komen. Telefon pun telefon lama. Maklum lah, bateri cepat habis. Bang, maybe abang boleh teruskan lagi pengalaman abang yang seram-seram. Tak ada lah, belum ada seram lagi. Aku seram. Bila aku tengah mencari pengalaman seram ni. Okay, last time buat para. Mana yang seram? Kau lagi tanya aku parah lagi buat seram ni. Mana tahu Tak adalah yang macam tempat yang banyak gangguan yang abang pernah pergi. Gangguan back to Cakap back. heavy lah, heavy. Yang paling seram, yang paling apa tak expect langsung. Dia bukan abang panggil lepas tu abang tolak tepi tau. Bukan gitu Okay, actually kalau dalam segi ujian tu, okay, 3 lah. 3. Satu kat Johor, 2 kat Johor, Okay. satu kat Singapura. Okay. Okay. Prison is it? Bukan. Okay, Johor Tanjung Puteri. It's all British Colonial place. Colonial Bungalow House dekat Tanjung Puteri tu. Itu kita find out is satu perkampungan. So dalam satu pagar, dia dalam pagar satu perkampungan. Okay. Di luar satu perkampungan. Ada 2 lah. 2. So dalam tu is positif lah kemudian dekat luar tu lain. So during our first LUMP punya calibration kita buat time tu bersama kampung sebelah, one of the founder, 2 host laki bini, kita buat kat situ for I think 3 hours, 3 to 4 hours. I started dengan my other partner, boy daripada Sabah, sekarang dekat Sabah, dengan 2 Bigo hostnya. So we started doing 9:30, 10 o'clock. So we started from the bottom part, tepi laut. So we notice one image dekat depan antara pokok-pokok. So kita cari lah benda tu, tolak atau cari sampai kita keluar ke satu border. Okay. Ibarat kata member cakap, macam mana nak keluar tak? Pasal kita dilarang keluar time tu. Daripada satu garisan tu lah, dilarang keluar. Cuma main dalam dia. So, degil. Time tu degil. Keluar je lah. Jangan beritahu dia. Kita keluar.
kita nampak benda tu kat depan. Ui. Yang kita kejar ni, kita nampak dekat depan. Time tu dah pukul 11 lebih. Kita dah nampak, tolak sampai satu pokok. My partner ni, dia kunci. Bang, kunci bang, tolong support di belakang. Kunci. Tengah kunci ni, host yang kampung sebelah ni, dia lari kejar. Dia attack. Tak ada bukan attack, dia kejar. Kejar. Dia kejar pergi depan. Bini dia, oi, yang kau lari sana kau pasal? Aku nak tangkap lah ni kat depan-depan. Kepala otak kau. Asal? Itu kau tengok tangan kau apa? Walkie-talkie. Dia ingat handphone. Mampus. Bila sampai benda tu hilang. So kita buat bodoh lah. Hilang. Kita masuk balik. Kita pusing-pusing. Kali kita beritahu lah. Dekat base semua kan. Members semua kita nampak tu. Okay, tak apa. Nanti kita semua pergi belakang. Kita tengok. So the live member seorang bawa live daripada dalam rumah dah pusing. So kita semua dekat belakang, concentrate dekat mana benda tu hilang. So kita tengah fokus, nampak dekat belakang pokok tengah diri. Baru nak kunci, dia terbang naik. Kebetulan time dia terbang naik, dalam live ada ternampak, tertangkap benda tu terbang naik. Ui. Wow. So Dia kita ada bigo lah. time tu bukan bigo, dalam buku-buku. So the thing is in our YouTube channel ada. Still have the video. Still have. Nice. Dia tengok Tak silap Mobile VTT pun ada. Alright. Tapi yang lama. Itulah. Satu situ, dan dekat Johor juga satu tasik. Itu degil betan. Dah sakit, dah sakit-sakit. Nak juga pasal dia cakap kes orang kena ganggu lah apa kat tasik tu, selalu mancing. So degil, nak try juga pergi tengok. Tengah demam-demam semua. So satu part ni pergi 2 orang je. Dengan member juga. Dengan Tok Uban. Pergi je ke. Nampak benda tu dekat belakang, tahu benda tu dekat belakang. Pergi je ke. Sampai kena serang 8 ekor masuk dalam badan. Busy. Memang kena rabak, badan terus down. Panggil first mediator, yang second mediator lah, yang buat live ni. Dapat keluarkan 4. Bilik 4 tak boleh keluar. Paksa-paksa tak nak keluar. Paksa-paksa tak nak keluar. Nanti my Arif ni, dia yang settlekan. Baru habis. apa ni tu? Busy. Tu my gila punya time lah. Tengah sakit-sakit pun, go nak try. Nak try Sampai pasal nak try yang pasal. So that was the time lah. Then Singapore, tentu dengan arwah Wan Toga. Sekarang ni kubur budak kecil. Okay. Kita nyereki-reki jalan-jalan. So tanah lapang. Then on the right side is satu bukit. Kat mana ni? Dekat kubur Islam. Okay. Dan sekarang ni kubur budak-budak. Okay. Okay. Dulu kosong. Tak ada kubur, masih korek lagi lapang. So nampak tu bukit tu. Relax santai. Time tu mi, arwah, adik dia dengan bonda. Time tu 4 orang. So dua orang, yang 2 ni duduk dalam van, arwah dekat luar, saya buat live. So dalam live ni Arif cakap, bang naik atas bang, macam menari ya. Atas tu kat pokok. Dah lereng macam gini. Bukan aku naik. Dekat atas bawah apa? Time dekat bawah tak ada orang langsung. Nothing. Sampai atas whole body. Meremang naik. Meremang naik. Then I saw satu figure putih. Disappear like that. Masuk lagi, nak cari lagi. Masuk sampai dalam. Tiba-tiba ibarat kena surrounded. So Benda macam mana tu? kena kepung lah. Okay. Kena kepung. Ibarat benda tu tadi memang nampak rumput tu turun naik. So minta bawa support. Arwah naik support dengan arwah pun kena. So minta support lagi daripada adik dia, arwah Abang Jas bawa support. Agakkan kita keluar turun baru okey, sampai kita nampak penjaga kubur. Dan penjaga kubur, korang buat apa sini? Tak ada jalan. Korang naik atas. Rasa kan? Penjaga kubur je. Dia tahu lah. Dia tahu lah. Lepas tu dekat situ juga first time penjaga kubur tanya,
korang pernah nampak pocong hitam? Nak jumpa tak pocong hitam? Nak jumpa. Serius lah. Betul. Dan tu Pocong hitam. pocong hitam. Dia tanya kita, pernah nampak pocong hitam? Cakap tak pernah nampak bang. Saya nampak pocong putih ni. Korang pernah nampak pocong hitam? Itu first time kita dengar. Kat mana dia pergi? Suruh kita pergi. Jirat India sekarang. Kat mana? Jirat India. Oh. Dulu orang tak tahu jirat India tu apa. Belum pernah ada orang pergi pun. Kita je first time pergi. Sampailah tempat jadi popular sekarang. Jadi kafe lah. Danger tu. Pocong hitam. Dia dah tak putih. Ha. Mana-mana boleh timbul. Saya Ini cakap kat bawah kaki ni. penjaga kubur. Lagi sekali, kalau kita dapat balik live tu, kita akan beritahu. Dah live. Tu kat belakang. Pocong tactical tu. Ha? Pocong tactical. Tu baru pocong paranormal. Tu je lah. And that is, mana aku pergi, tak ada rasa. Mana aku pergi, orang cakap, you tell me mana paling angker aku pergi. So, Tak ada feel lah sekarang. Ada feel ni? Tak ada kan? tak tahu lah. Tak tahu, jangan tanya. Jangan tanya. Kalau feel cakap, feel biasa-biasa tu adalah agak meremang ke apa. Itu je lah. Tu standard lah. Tu saja. Macam hari tu di kampung Whiteside. Kau patah balik kat sini, lepas tu hilang. Dah, tu je. Dia nak test lah. Tu je lah. Ada yang tak. Oh, apa tu lagi prop. Nak kena cocok juga. Panjang ber dia pen. So bang, let's say kalau paranormal team yang kat luar tu, kalau nak collaborate dengan abang okey tak, setuju tak? Okay, for me, I'm always open to everybody. Everybody knows, semua tahu kalau nak keluar apa, I'm always open. Untuk Exisram, kita open. Kita willing to collaborate with anybody. Even for follower ke, siapa-siapa nak merasa ke, nak jalan malam dengan kita, I'm open. That's why Kak Baida is the first family co-op kita. Paling muda, 14 tahun. Nice. Nama dia Kak Kak Baida. Oh, Kak Baida. Anak Baida. dia paling muda, 14 tahun. So I'm open. I'm open to everybody. So abang, macam mana let's say kalau paranormal yang kat luar tu nak ikut abang? Apa macam mana dia nak text abang ke nak contact abang, macam mana? Normally, okay, kalau mana yang tahu nombor just direct WhatsApp to me or you can DM to any of us, any of the Exisram punya founders ke apa ke. Macam TikTok? TikTok sama, DM je lah. Okay, maybe abang boleh shout out abang punya own TikTok account. Okay, for those yang tahu Exisram punya founders and whatever crew yang ada ke, whatever followers, you can ask them or you can go to my bio there. Dekat my bio ada link Telegram. So you just can go there. So boleh tanya kat situ. Direct. Nama apa? Lonely? Lonely Hunter at SG Seram. Dekat pasal kat bio ada link tadi untuk Exisram. Nice. Saya tahu yang dekat dalam podcast tak tahu ni. Podcast you just DM me ada dekat sini TikTok Lonely Hunter Exisram ataupun muka-muka sama. Okay guys, so kalau korang ada nak collaborate atau nak tanya pertanyaan atau nak minta feedback, you can go to the link below. We will share a link to his SG Seram TikTok account. Betul? Ya, aku repeat guys Nama TikTok account dia adalah Lonely Hunter at SG Seram. Lonely Hunter tak ada space Tak ada space. No space. Ada space lain meaning guys. Lain meaning. Ingat tu. Pasal orang tanya, Lonely Hunter pun besar kau pergi Google tapi kau jangan, kau takkan dapatnya Lonely Hunter. Tapi if you separate the nama Lonely Hunter, lain maksud. Betul? Mamat cakap collab kedai kopi Prata Kuah Cantu. Boleh. On. Sekarang Makan okey. Makan kita pun makan on. boleh. Aku lebih suka makan daripada parah. Actually sama juga. Parah lah tu. Itu dah parah lah. Dah Kedai parah. Prata lagi Yes. Mana-mana boleh parah, kat sini pun boleh. Dah. Tengok, straight. Straight. Dekat sini kalau datang kecoh kan. Aku biasalah, aku go with the flow je. Kalau on lampu tu dia on. Tapi dia tak nak on. Segan. Dia tahu siapa Nyari dia off. Pasal nyari Wednesday
Tak, Besok dia kerja. dia tahu siapa kat sini. Hujan lah, hujan dah tidur sedap. Ma- Makan selimut. Master Sifu kat sini mana ada berani. Tak ya. Selalu kena tau, selalu kena. Tadi pun ada sikit-sikit. Ya. Cuma dia dah. Terus dia kejap singgah, dia tengok, oh. Oops. Ready. Oops. Ada Master Sifu. Ya. Cabut. Tapi betul ya, kalau keluar kan, normally dengan orang kan. Kalau keluar, I buat live, you buat live, tak payah ikut kan. You buat satu distance, so you cannot feel. You won't feel me. So that's why I always dengan Haji Serap punya crew, kau nak jalan mana ke jalan ni. You just go on your own. Tak payah ada dekat. Pasal my cara buat live dengan jalan is different. So you dekat dengan air pun tak guna, you tak ada feel. So when dorang jauh baru dorang tekan rasa. Macam sikit hari kan. Kat level. Ha? Sikit hari kat lab. Bukan? Bukan? Betul? Yang first cekak merah. Cakap Mira. Dia lah Labrador yang kau Kita orang. kita orang Tak, yang abang punya last outing. oh Labrador something. Yang ada a few of them, right? So they do separate like different penjuru kan. Tu best tu. Tak pernah orang buat lah. Empat orang live kan? Empat orang live. Kalau kat situ pergi dengan abang tak nampak cekak merah, dia nampak cekak Eh. merah. Betul. Tanya Sean, Pan, dia buat time tu you buat live dekat Labrador. Dengan dia lah, dengan dia. Cakap kena rasa tak? Kena tengok tak? Ingat tak? Ingat. Then I open bottle. Lepas tu, situ lah. Tapi sekarang dia tak nak lah. Dia macam, ini lagi. Dah bosan lah, tak takut je budak ni. Asyik-asyik. Asyik-asyik je. Kita try pun dia tak bergerak. Betul. Hati tak kecut. Mana ni? Kalau dulu ya. Ada baru-baru, merah ni. Ada putih. Yang before ni pun ada yang putih tu. Ayam. Ayam memang ada. Dia tu ayam tak apa. putih. Yang sedap dia duduk kat West Coast tu duduk dia benda tu yang belakang ni. Itu masih hati macam belum tahu paranormal kan. Dia Itu macam rambut masih putih, sekarang dah hitam. free saya orang datang. Aku pun tak tahu benda apa. Semua foto bom. Sama dengan kau kat kubur Jepun. Sama juga. Tak, kita tak masuk tali lah. Tak, itu tak pakai tali. Oh. Kalau kau kamera tu je lah. Okey. Saya masuk tali. Elah jalan belakang dia muncul belakang. Ya. Apa ingat Ingat lah. Wish. Dia kita punya celebrity apa? You. Siapa macam dekat Yishun? Semua. Apa tak, dia punya korang punya live semua aku masuk dia pun. Tapi tu time tak tahu abang. Sekarang dah tahu. Kirakan abang panggil nanti abang hantar Betul lah. Ni ganggu sana. Pergi. Ni ganggu sana. Geram je aku. Oh ya, that time. Dari Dari farm. Sini dah kena, dah tarik, dia campak sana. Dia kasih tempest sikit-sikit. Macam Dari farm ke? dari farm lah. Cakap lah. Dia juga lah dari farm lah. Dari farm tu. Tu dari Itu dari farm lah. Itu alamak. Macam dia lah. Yang kat dalam tu macam tak jadi Itu bukan tak jadi. Yang sebelum before Abang Eddie punya group ada yang another day, kita buat ada. Ingat tak? Yang ada that vibe sampai mabuk. Bila part Abang Eddie datang, yang everyone is there, dia buat sana, dia buat sana, dia buat sana. Kan pasal dah ramai, the energy macam mix around. So benda pun I think very hard lah. Really need to pull everything inside. Dia pun keliru. Habis kasih tempias. Kita kena sikit-sikit. Pasal on that time kita kasih 2-3 orang feel the aura. So kita buat lepas tu dah habis tu betul lah. Kasih orang pula. Tapi masalah dia tak sampai. Dia sikit-sikit je. Macam sampai. Habis kita punya budak tu, dia nak masuk tak nak masuk, nak masuk tak nak masuk, nak masuk tak nak masuk. Sampai terus member, give up. Benda tu dah penat lah. Dah Dia penat. dah layan apa yang dia punya Tapi crew. situ best lah, best juga, betul juga. Cuma nak pergi je susah. Ni leceh sikit lah Kan ada transport dia. KJ? Ya. Pasal? Buat. Sorry ni masa teks Tak ada apa? Aku tengok. aku tak ada apa sangat. Tapi untuk aku kalau actually nak pergi lagi kan for that dairy farm yang kat Lim Cukang, aku nak pergi kat mana tau? The first warehouse. The first warehouse. Yang tempat Belakang. Yang naik je dia warehouse tu lah. Yang open warehouse. Aku energy kuat lah. Yes. Aku Itu kita tak stay kat dalam pun kan. kita stay. Sekarang ada Stay sampai mabuk lah. Ya ke? Dia punya energy pack kuat. Habis ada respon apa?
Ada respon pada point of Pada time. point of time Alisa tak ada. Yes. Hmm. Sampai orang datang tu stop. Pasal Kecoh kat bawah kan. Kecoh. Then I think everything stop. Is it korang? Itu kita je kat sana. Tak ada tim-tim lain. Kita je. Ada lah, diorang setakat masuk, Kita- masuk lepas tu keluar apa. Kita takut-takutkan semua. Serius? Dia balik siap. Kita kacau-kacau apa, kasih takut. Lampu. Itulah kan. Scam orang. Scam. Tak, paranormal semua untuk scam ke actually. Pakai tali tangsi pun. Oh, tak. Aku nak kisah pakai tali kasut. Tali kasut lampu kena hijau. Oh ya. Tapi bagus lah hijau. Senang buat. Senang. Nak menipu lah. Tak suka lah. Nak try lah one-on-one lah. Tak ada, aku paling suka. Kalau aku suka macam ni. Ketika kau boleh buat benda tu, boleh jatuh, boleh tu. Aku nak juga tengok depan-depan. Betul. Kita pun nak sebenarnya. Kalau dengan member dekat Malaysia tu, memang aku terjah ni, garanti ni. That's why kita sekarang aku rasa para nak buat, kalau paranormal nak kena buat para competition. Kita buat one-on-one. Buat competition. Keluar Competition, 2 orang. Tapi untuk Haji Seram kita pernah terjah. Orang cakap ni. Kita pernah turun padang. Kau buat, kita nak tengok. Labrador juga. 30 orang. Serius Yang 30 orang. yang ikut 30 orang dan cakap dia boleh panggil. Okay, habis Jadi First portion habis. Semua tak ada rasa. cancel. Tak cancel lah. Kita orang cakap kau duduk dekat first pondok tu. Kau dah duduk di sini. Kau buat kerja tu. Masuk sekejap. Kalau okay, siapa nak rasa? Siapa nak ni? Masuk je lah. Buat 2 subjek dekat atas. Dekat tangga dengan kat pondok. Dan list semua kat base. Semua rasa. Perasaan lah. aku suka lah ni. Dan tu dengan masih kuana semua. Itu semua. Aku lebih suka macam macam kalau we don't talk about having a competition lah. Having a collaboration, collab, but collab as in bukan testing tapi macam kau buat kopi cara tapi untuk aku. Yalah betul. Aku buat cara aku untuk kau. So we present our A healthy our collaboration skill lah. Yalah. But jangan fikir negatif lah. Just fikir for this is a fun. Correct. Tengok mantau macam Actually dalam collaboration actually kita buat macam itu. Tanya banyakkan orang is perception lain. Kita buat 2 team. Kau buat kau punya cara, kita buat kau punya cara. Subjek rotate lah. Kau buat cara tapi kita pakai subjek kau. Kau punya cara, kau pakai subjek aku lah. So dua-dua dapat tahu mana yang lebih berkesan. Even previously Haji Seram dengan TPC pun sama juga. best. Aku suka kita buat. So senang. So orang cakap kita tak ada prop, kita tak ada apa, kita tak ada ni. So people tahu kita tak ada seruan, kita tak ada apa. When we say this, we do this, you tengok sendiri. Ada tak? Tak ada. So whatever you see is what Justify lah kan. senang apa? Jadi macam the matlamat untuk that kind of collaboration is to gain experience, boleh belajar Betul. from your side can belajar from my side. Then we can probably kalau dia benda yang sihat kita boleh gunakan. Betul. Macam korang pakai ghost EM pump, something useful. So Haji Seram senang. Get another EM pump for ourselves, kita buat. Your side buat, kita side buat. Kalau betul-betul result ada, Faham? Satu dunia saya masuk. betul tak? Simple as that. Betul tak? Betul? Kita buat EM pump US test dekat Indon, kat Batam. Ada tak? Ada. So kita kat sini, kita buy pelacik, lepas kau balik, kita cakap tak bilang pun, kita buat kat belakang dengan side vision, buat sekejap. Ada tak? Ada. So ada witness pun. Kita tak cakap kita buat prop ke, kita cakap ada tapi kita ada witness pun. Simple as that. Yelah. Terus sekali. So bila nak collaborate? Masalah dia bukan bila. Barang-barang dah kat sini je. Betul. Tak jauh pun. Tulis semua je. Jauh tu. Lepas tu aku naik Grab pergi tempat lain. Betul gimbal hilang. Lepas tu gimbal hilang. Lepas tu gimbal hilang dapat bunga. Betul. Dari tu hari kita kena rabak lah.
5 hilang, dalam poket ada bunga bang, fresh. Dia pinjam. Hmm. Dia cakap, menarik lah. Nak pinjam aku nak buat selfie kat sini. Dia tilun sekejap. Tahu? Tilun. Kilo. Okay. So abang, ini kata-kata semangat pada tim-tim paranormal yang sedang nak naik ataupun tengah berkubar-kubar nak naik ni bang. Ada tak? Nothing much lah. Okay, what we always advise to everybody is when you do paranormal, do a proper research. Jadi kaji dulu apa yang nak buat, benda ni apa. Find out. Tak payah busuk-busuk pun, you can ask para counters, you can ask other team macam mana diorang buat, whatever experience, location, everything. Then dalam kita buat paranormal jangan kosong-kosong. At least ada a bit knowledge, that's better. Minimum macam mana tu bang? Kekurangan pun ialah kita tahu baca ayat kursi, ayat Al-Fatihah untuk lindung diri kita daripada apa-apa gangguan. Dan Kenapa? Alisa, kenapa Alisa? bila kita masuk hutan biasa kan apa ayat yang patut kita baca dan sebagainya. So guys, ingat tu pesanan daripada Abang Eddie guys. Jangan busuk-busuk. Satunya kita pergi bukan nak mencari, nak mengganggu kan. Betul lah. Kita tak buat hanya untuk buat hiburan, just to find out whether they are there or not. Jangan macam, you know, busuk-busuk habis minta-minta pergi joget-joget. Jangan. Bukan. Kau Tak boleh. kau pula personal. Itu je lah. Jangan je geng, jangan membabi buta. Ni, Buat kajian dulu. Whatever when you do apa nak buat paranormal ke apa, whatever things, kaji dulu. betul sekali. What is paranormal, macam mana, whatever, by science ke, by spirit ke, kaji dulu. That's the best thing. Actually aku tak minta jadi paracautist. Kalau ikut korang macam night walker dulu kan? Betul tak? Actually tak minta ni semua. Tak Aku minta. tak minta. Tak minta. Engkau lah minta kan. Aku tak minta. Engkau yang ajar kita. Pasal dia cakap apa dulu, aku cuma jalan-jalan tempat yang mana dia cakap keras. Ada nampak, itu je. Tak, tu yang peliknya. Kita pergi matlamat tu jalan-jalan. Tempat keras. That's all lah. Tak nak ambil. Dalam hati je lah. Kalau dia keluar pun, tengok tu lari lah. Macam tu lah. Lah kan. But after that, Semangat tu Face. dah face tu, bila dah ada ramai, kita punya mindset dah lain tau. Yeah. Kita mindset is, aku nak keluar bikin barang, aku nak test aku equipment, aku nak buat for entertainment, nak for documentary. Tapi tak ada benda keluar. Syah. Pasal apa? Selalu okay, when you do paranormal, okay, selalunya kita akan ada kita punya laluan tau. Kita start paranormal as a hobby. From there kita akan pecah. Ada you go for your gadgets, or you go for production, or you go for your podcast seram. Then some will go for rawatan, some akan go for more Islamic, mana dapat belajar tentang Al-Quran. So you need to learn all this, but Betul. when you do paranormal, kena belajar ayat. So from nothing, you will know certain thing. That's why it's one good things about paranormal. Betul. Betul sekali. Ada dia punya faedah sih. Betul. Bukan kosong-kosong, bukan kita pergi paranormal suka-suka pun. Dulu kalau kau tak tahu baca 3 kul, sekarang kau tahu baca 3 kul. Kau tak tahu baca Al-Falaq, kau tahu baca Al-Falaq. Betul. Nas, everything. Betul lah. So this thing is very useful. Betul sekali. Dulu pergi parang joget-joget, sekarang tak. Betul. So bang, ini kata-kata yang terakhir untuk abang punya peminat, abang punya followers, Abang punya team team Yang tengah berada di TikTok. tengah tengok ni sekarang ni. yang jari tengah sakit sekarang ni, tekan dia bang. For me, simple. Whatever, I always remind them is ikut hati diri. Kalau you fikir you boleh buat, you buat. You want to go, you go all the way up. You nak belajar, you belajar betul-betul. For all those fans and followers, terima kasih atas support anda. For me, it's just nothing. It's just kasih hiburan for you and knowledge. Hiburan minggu ini. HMI. Rasa macam sebab gitu. Sebab Kalau aku kan sekarang ni, dengan sekarang punya time, I think I got 1 day left. One day What? left. apa benda? Oh, Stop. abang ni macam-macam abang. Cakap veteran sikit lah bang. Statement surat khabar lain tau. I have 1 year left. Macam Macam Kalau kan dalam team LUMP dah habis lah masanya. Dah tempoh-tempoh duduk ready. dia cakap abang ni promote sergeant, so 2.5 years lah. So nak 52 years apa?
Tu je lah. Okay. Pencen lah, pencen. Pencen. Tapi tetap masih boleh minta advice lah. The only thing is Selagi badan ni masih bergerak, kekuatan tu ada, fikiran masih waras, alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay. So sekarang host any last saying? I think no. You ah. JJ? Yo. Jijak? Yo yo. Salah. Jijah. Ni yang terus aku tak ada apa nak cakap ni. Tak ada lah. Lonjan. JJ ada? Tak ada. Tak ada. I'm all good. Okay, LJ. Terima kasih abang. Jangan tag aku bila jual pakaian I tag Atek. kerja dia, not me. Jangan macam gitu lah. Okay, anyways, abang, terima kasih sudi datang podcast kita, office kita yang tak seberapa ni. Alhamdulillah daripada tak ada. And kalau kita ada salah silap, salah cakap apa, harap dimohon maaf abang. InsyaAllah. Kita sebagai seorang manusia pun tiada, nobody's perfect. Setiap manusia ada kesalahan silap. Aku itu juga dengan abang nak mohon ampun dan maaf jika ada salah silap sepanjang masa ni, sepanjang tahun ni. Mungkin ada sikit kasar bahasa dengan korang ke apa ke apa, whatever things. Ini yang tolak tu lah. Dah tahu. So, biasalah kita kan ada kesilapan, tentu akan ada kesilapan. So mohon ampun maaf dari Apalah. abang. Tak apa bang, sempena dah nak Christmas ni kami maafkan. Anyway, as part of OKK and Fair Counters, kita nak cakap very thank you kerana have been supporting us since day one until now without even putus memberikan memberikan harapan lah dan tak pernah putus. We really totally appreciate. That's why kita tak pernah nak disregard you or probably push you away because we want you to be part of Fair Counters also. Betul sekali. For me, you see, from the first day until now, whatever you boleh buat, you sampai mana tahap you nak pergi, you go on the way. You got our support. InsyaAllah. So, dah? Alright. So, this podcast ditajakan khas oleh Calm Apparel. Keep calm into your collections. Autism awareness. So, without further ado, tak ada korang, tak ada kita. So, kita Jaga kita. dan itu aku KJ. Aku JJ. Aku AJ. Dan aku Long John. And we are the One Kind Clan. Assalamualaikum. Okay.